Salam sejahtera semua. Saya Lawrence Aliun daripada kelas 5 Harvard SMK Apin Apin Keningau. Video ini merupakan hasil pembelajaran berasaskan projek PBL mengenai teknik penulisan karangan respon terbuka, yaitu karangan pendapat yang saya hasilkan. Projek ini berpusat kepada tajuk peranan ibu bapa bagi menyemai semangat patriotisme dalam kalangan anak-anak mereka. Baiklah, mari kita mulakan. Analisis soalan membolehkan kita menjana idea yang terdapat dalam cakupan soalan sahaja. Oleh itu, kesilapan dalam memilih isi yang keluar daripada kehendak soalan dapat dielakkan. Aspek-aspek yang perlu dikenal pasti bagi menganalisis soalan ialah berpandukan teknik TKF dan SES, yaitu tema, kata kunci, format, siapa yang perlu melakukan sesuatu, apa yang perlu dilakukan, serta siapa sasaran bagi perkara yang dilakukan. Mari kita lihat contoh soalan. Semangat patriotisme amat penting dalam mengekalkan kemerdekaan sesebuah negara. Walau bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, semangat patriotisme dikatakan semakin luntur dalam kalangan generasi muda. Uraikan peranan ibu bapa bagi menyemai semangat patriotisme dalam kalangan anak-anak mereka. Baiklah, tema dalam soalan ini ialah semangat patriotisme. Kata kunci dalam soalan ini ialah peranan. Format bagi soalan ini ialah tidak berformat, yaitu karangan pendapat. Siapa yang perlu melakukan sesuatu ialah ibu bapa. Apa yang perlu dilakukan? Menyemai semangat patriotisme. Kepada siapa? Anak-anak mereka sendiri. Rangka karangan wajib dibuat bagi mengelakkan berlakunya pengulangan idea. Rangka karangan amat penting ibarat membuat pelan bagi membina sebuah bangunan. Sebagai cadangan, rangka karangan boleh dibuat dalam bentuk peta minda untuk memudahkan percambahan idea. Mari kita lihat rangka karangan yang dicadangkan. Senaraikan ide-ide yang terlintas dalam pemikiran. Pilih sekurang-kurangnya 3 ide yang paling umum untuk dijadikan sebagai isi utama. Gunakan ide-ide yang selebihnya sebagai huraian, contoh atau pesan bagi mana-mana perenggan yang sesuai. Fikirkan peribahasa, kosakata, atau frasa menarik yang sesuai dengan tema. Saya cadangkan teknik ambik sebagai panduan untuk menjana ide semasa membuat kerangka karangan. Akronim ambik membawa maksud apa, mengapa, bagaimana, dan apa kesan daripada ide yang dinyatakan. Teknik ini sesuai digunakan untuk menjana ide pada mana-mana perenggan sama ada pendahuluan, isi, atau penutup. Jika Anda mengalami kesukaran untuk mengembangkan ide dalam setiap perenggan, coba aplikasikan nota ini sebagai panduan Anda. Bahagikan semua kata kunci soalan kepada 3 pembahagian seperti berikut. Jika kata kunci dalam soalan terletak pada bahagian 1, maka kita boleh menggunakan bahagian 2 dan bahagian 3 sebagai bahan untuk merangsang ide pada mana-mana bahagian sama ada perenggan pendahuluan atau penutup. Sila rujuk jadwal berikut untuk lebih memahami teknik ini. Terdapat 2 elemen asas yang penting dalam penulisan pendahuluan, yaitu ayat rangsangan yang diwakili oleh ER dan ayat arahan yang diwakili oleh EE. Kedua-dua elemen ini boleh berpandukan teknik TIK, yaitu tema, isu, dan kata kunci. Ayat rangsangan berfungsi untuk memperincikan
atau menjelaskan isu berkaitan dengan tema yang diberikan. Ayat rangsangan terdiri daripada beberapa ayat yang mengandungi tema, isu, huraian yang menyokong isu, contoh isu, dan kesan daripada isu tersebut. Maknanya, apabila kita sudah merangsang ide secara umum, maka kita perlu timbulkan isu yang paling sesuai dalam karangan dan diikuti dengan huraian, contoh, dan kesan sama ada kesan positif, negatif, atau kedua-duanya sekali. Ayat arahan pula memberi fokus kepada kata kunci yang terdapat dalam soalan. Kata kunci perlu disentuh untuk menunjukkan skop isi yang bakal dihuraikan. Ayat arahan menunjukkan bahwa kita sudah bersedia untuk memberikan hujah-hujah pada bahagian perenggan isi. Ungkapan menarik sama ada peribahasa dan penggunaan kosakata atau frasa yang menarik perlu disertakan dalam setiap perenggan. Ungkapan menarik seperti peribahasa boleh diselitkan di mana-mana ayat yang sesuai, sama ada permulaan ayat, di pertengahan maupun di bahagian akhir. Terpulang kepada kebijaksanaan kita untuk menyelitkan pada mana-mana bahagian yang sesuai. Pemilihan kosakata mestilah mengikut laras bahasa yang sesuai dengan tema soalan. Pemilihan kosakata juga mestilah tepat berdasarkan situasi atau keadaan yang dirujuk dalam ayat yang dibina. Berikut merupakan contoh pendahuluan karangan yang saya hasilkan dalam proyek ini. Elemen-elemen yang wajib dimasukkan dalam perenggan isi ialah ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan, dan ayat penegas. Kita boleh mengingat elemen-elemen ini dengan menggunakan akronim TOHU COKEP. Ayat topik mengandungi ide utama yang dapat menjawab kehendak soalan. Ayat huraian berfungsi untuk melanjutkan ide yang dilontarkan. Ayat contoh mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan bagi mengukuhkan lagi isi utama yang dinyatakan. Ayat kesan berfungsi sebagai penerang kepada kebaikan atau keburukan yang diperoleh daripada isi utama yang dinyatakan. Ayat penegas mengandungi penegasan terhadap isi utama bagi menunjukkan pendirian bahwa isi utama yang telah dinyatakan sudah terbukti benar melalui sokongan daripada ayat huraian, ayat contoh, dan ayat kesan yang ditulis sebelumnya. Kita boleh memberikan lebih daripada satu ayat huraian, contoh, dan kesan, bergantung kepada cara pengolahan kita. Berikut merupakan contoh perenggan isi yang saya hasilkan dalam proyek ini. Bangunan kita hampir siap. Kini, sudah berdiri dengan kuku. Kuku merupakan akronim yang dicadangkan untuk mengingat elemen-elemen yang diperlukan untuk membina perenggan penutup. K membawa maksud ayat kesimpulan yang berfungsi untuk menyatakan ide secara umum terhadap keseluruhan karangan yang telah dibincangkan. U pula membawa maksud ayat cadangan umum
yaitu ayat yang mengandungi cadangan penulis secara umum untuk menangani sesuatu isu atau tema yang telah dibincangkan. Kita boleh menggunakan istilah semua pihak bagi mencakupi peranan semua pihak yang terlibat. K membawa maksud ayat cadangan khusus. Ayat cadangan khusus berfungsi untuk menyatakan pihak tertentu secara khusus seperti pihak ibu bapa, pihak sekolah, pihak kerajaan, dan sebagainya. Inilah salah satu cara mempelbagaikan ide dalam perenggan penutup karena kita boleh memberikan cadangan daripada beberapa pihak. Hedge membawa maksud ayat harapan, yang merupakan ayat yang berfungsi untuk mengungkapkan harapan penulis. Perlu difahami bahwa ayat cadangan dan harapan boleh dibina sama ada secara berasingan atau secara gabungan, bergantung kepada kebijaksanaan kita untuk mengolah ayat. Berikut merupakan contoh perenggan yang saya hasilkan dalam proyek ini. Nampaknya, kita sudah selesai membincangkan kemahiran-kemahiran menulis karangan. Melalui PBL ini, saya berharap agar saya dapat lebih menguasai teknik penulisan karangan respon terbuka berbentuk perbincangan atau pendapat dengan lebih baik agar saya lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM kelak. Saya turut berharap agar rekan-rekan yang lain dapat sedikit sebanyak manfaat melalui perkongsian kerja saya ini. Dalam pada itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menyiapkan proyek ini, khususnya kepada guru pembimbing saya, Cikgu Doreen Pius, ibu bapa, serta ahli keluarga lain dan rekan seperjuangan yang banyak memberikan ide dan perkongsian sepanjang pelaksanaan PBL ini. Ini saja daripada saya, sekian dan terima kasih.